Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua penonton Sembang Kuarantin. Kuarantin ke tu? Hai semua. Saya Fad Abu Bakar ditemani oleh rakan saya. Saya Masyita Syabri. Hari ini kami bersiaran secara langsung dari rumah menerusi Zoom call untuk terus hiburkan anda semua. Okey, baiklah sedikit latar belakang tentang rancangan kita iaitu Sembang Kuarantin ni. Rancangan ini dihostkan oleh kami berdua iaitu Masyita dan juga Fad. Yang berkonsepkan hiburan dan santai untuk anda sepanjang tempoh kuarantin ni. Jadi kami akan bawakan beberapa orang tetamu jemputan pada setiap rancangan bersesuaian dengan tema mingguan kita. Okey Fad, apa tema mingguan kita pada minggu ini? Okey, minggu ni kami bawakan tema yang bersesuaian dengan keadaan sekarang iaitu COVID-19. Hari ini kami ada 4 orang tetamu jemputan yang sangat special ya Masyi? Okey, kami pun dah excited, tetamu pun juga dah excited. Tanpa melengahkan masa, mari kita jemput tetamu-tetamu istimewa kita hari ini. Okey, panel kita yang pertama iaitu Encik Nur Raihan daripada Ceras yang merupakan rider Foodpanda. Persilakan Encik Raihan. Hai, Assalamualaikum. Sekejap Ya. Terima kasih kerana sudi hadir Encik. Walaupun dengan cerita baru sahaja selesai dengan tugasan kerja ya tadi. Betul. Saya baru lepas hantar dekat rumah customer depan tadi. Jiran sebelah ni je. Terus macam rushing masuk sini. Nampaklah tu kan. Okey, baiklah Cik Raihan. Saya nak tanyalah sedikit dekat Cik Raihan, boleh tak? Cik Raihan bagi sedikit perkongsian kepada penonton kita pengalaman yang menarik semasa menjadi rider sewaktu PKP ni. Okey, pengalaman saya lah sewaktu jadi rider Foodpanda ni sebab sebenarnya saya memang dah kerja tapi macam sebab PKP ni saya dah kena buang kerja. So bila macam tu kita kena cari alternatif lain iaitu macam saya pun macam pilih untuk jadi rider Foodpanda lah sebab kita pun macam boleh bekerja dalam masa yang sama kan. Lepas tu macam pengalaman saya pula waktu kita ni macam biasalah kan, macam saya kan perempuan kan. Bila kita hantar kat rumah orang lain ada yang rumah bujang lah apa semua tu macam diorang ngorat tau. Diorang macam catcall lah apalah. So macam saya pengalaman itulah ada yang dia belanja saya sebab you perempuan kan, I bagilah you belanja. I macam disebabkan kita perempuan kan. Sebab itu je lah. Itu antara cabaran-cabaran yang Cik Raihan perlu hadapi ya semasa menjalankan tugas semasa PKP ni kan sebab jaranglah ada rider Foodpanda perempuan kan yang bertugas. Betul tu. Okey, baiklah Masyi. Selesai kita memperkenalkan tetamu pertama kita. Kini tetamu kita seterusnya cukup berkait rapat dengan segmen kita ya pada minggu ni. Siapa dia tu? Kerana beliau adalah bekas pesakit COVID-19 yang baru sahaja sembuh. Okey, kita jemput Encik Fitri Azman bersama-sama dengan kita. Hai, Assalamualaikum. Encik Fitri. Waalaikumsalam. Okey Cik Fitri, saya nak tanyalah, cuba Encik kongsikan peristiwa ataupun pengalaman Encik sendiri ketika berada di dalam ward semasa proses penerimaan rawatan. Okey, pengalaman yang paling saya tak dapat dilupakan semasa di kuarantin di ward di hospital, perasaan tu sangat sedih, sangat sunyi sebab terpisah dengan keluarga, dengan kawan-kawan. Lagipun orang luar tak boleh datang melawat. So hanya kita dan juga jururawat dalam ward tu dan hanya mampu berdoa lah agar cepat sembuh dan Alhamdulillah sekarang dah bersembuh. Alhamdulillah. Itulah antara cabaran yang perlu dihadapi juga ya sebagai pesakit COVID-19 ni. Kita perlulah hadapi semua benda tu kan. Okey Masyi. Yes, perlu sabar. Siapa pula Masyi? Okey, seterusnya tetamu jemputan kita yang ketiga. Dengan khabar tidak. CEO kepada organisasi Ibu Tunggal di Malaysia ni. Dijemput Puan Sarah. Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam.
Salam Puan Sarah, khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudi jemput saya sebagai wakil Persatuan Ibu Tunggal Malaysia sebagai tetamu anda semualah hari ini. Yeah. Okey, sama-sama. Terima kasih juga sebab sudi luangkan masa Puan Sarah bersama kami. Okey, Puan Sarah, boleh kongsikan tak kepada kami dan juga penonton-penonton di luar sana apa perkembangan organisasi sepanjang waktu PKP ni? Okey, Alhamdulillah persatuan saya masih lagi bagi aktif. Lagi-lagi masa sekarang ni kami banyak buat dermaan kepada yang perlu. Macam kemarin kami baru saja selesai buat majlis pemberian sedikit sumbangan kepada yang memerlukan kepada macam golongan-golongan ibu tunggal, golongan B40, rumah anak-anak yatim, macam itulah. Biasanya dalam seminggu tu ada dalam 4 kali juga kami buat kami bergerak dari rumah ke rumah untuk bagi bantuan lah. Macam gandum, beras, minyak masak tu semua. Dan insyaAllah minggu depan kami akan pergi ke rumah anak yatim dekat asrama Damai dekat Rawang untuk buat sedikit dermaan. Terima kasih. Okay. Menarik kan, sebab itulah saya pun ada tengok Instagram organisasi memang aktif lah, nampak macam-macam post pergi sana pergi sini kan. Itulah menarik betul. Okey, terima kasih Puan Sarah. Seterusnya kita ada seorang lagi tetamu jemputan Fad. Kita bawakan seorang lagi tetamu jemputan kita yang keempat. Dia merupakan seorang kaunselor. Kita jemput Puan Dina. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada Fad dan Masyid sebab sudi jemput saya ke Sembang Kuarantin pada hari ini. Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih Cik Dina. Terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama kami kan. Okey Cik Dina, kami dan penonton semua nak tahu, boleh tak Cik Dina kongsikan apa pengalaman sebagai seorang kaunselor menjalankan tugas sebagai kaunselor sepanjang PKP ni? Okey, baiklah. Kalau nak diikutkan sepanjang PKP ni, sepanjang saya menjalankan tugas sebagai kaunselor di musim PKP ni, banyak je yang orang pesakit-pesakit yang jumpa dengan saya bercerita tentang masalah dan sebagainya. Tapi ada satu cerita yang menarik di mana sahabat saya sendiri sebelum ni dia banyaklah kerap kali berjumpa saya, dia ceritakan masalah dia di mana dia mempunyai tekanan, masalah keluarga dan sebagainya. Tapi dia kata sebabkan ada PKP ni, dia lebih banyak meluangkan masa bersama keluarga. Dia lebih menghargailah keluarga dan anak-anak dia. Dan dia cakap disebabkan adanya PKP ni, dia juga lebih dekat dengan Yang Maha Esa. Jadi bila saya dengar cerita dia, saya rasa bersyukur sebab ada hikmah sebenarnya PKP ni terjadi. Dan saya rasa macam bukan sahaja benda yang tak baik kita dapat lihat, tapi banyak sahaja benda baik yang berlaku yang kita boleh ambil sebagai iktibar lah. Betul tu. Okey, satu kongsi menarik. Terima kasih Dina. Sebab dia masa berharga sebab dia bagai satu terapi kepada diri kan? Betul tu. Okey Fad. Okey Fad, kita dah kenalkan keempat-empat tetamu jemputan kita hari ni. Keempat tetamu kita yang hebat-hebat ya, Masyid. Ya. So hari ni kita nak buat satu aktiviti dengan semua tamu-tamu kita hari ni. Kan? Betul tak Fad? Okey, sebelum kita berehat sebentar, selepas ini segmen apa ya Masyid? Okey, kita akan buat satu aktiviti dengan semua tetamu-tamu kita. Tapi kalau semua penonton nak tahu apa aktiviti tu, semua jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini hanya di Sembang Kuarantin. Sembang Kuarantin. Kuarantin ke-2. Setiap orang punya impian. Impian itu yang bisa meneruskan kehidupan ini. Impian Dinda adalah
Stresnya. Duit tak cukup, nak bayar bil tu, nak bayar bil ini. Macam mana ni? Nak salah adik-beradik lagi, sewa kereta, sewa rumah lagi. Stresnya. Jangan risau, PLWS kan ada. PLWS ke arah produktiviti mampan menuju langkah keharapan ekonomi, beri manfaat untuk semua, jamin kestabilan pekerjaan, lebih produktif dan lebih kualiti. La 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 Sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti atau Productivity Linked Wage System (PLWS) adalah satu sistem untuk mewujudkan kaitan yang rapat di antara upah dan produktiviti bagi meningkatkan daya saing syarikat dan seterusnya daya saing negara. Ia akan memberi manfaat kepada majikan-majikan dan pekerja-pekerja sama ada yang berkesatuan atau tidak berkesatuan. PLWS, lebih produktif, lebih kualiti. Okey, kembali semula bersama kami hos anda dalam rancangan Sembang Kuarantin. Kuarantin ke tu? Okey Masyi. Sekarang ni kita nak buat apa ya dengan tetamu-tetamu kita ni? Dengar cerita. Producer dah sediakan game kan untuk mereka? Game apa tu Masyi? Okey, fine. Dalam segmen ni kita akan buat aktiviti bersama ahli-ahli panel kita yang ada. Jadi producer tahu ramai yang macam dah bosan atau stres kan bila dah duduk lama dekat rumah. So hari ni kita nak main satu game untuk semua ahli panel yang ada hari ni. Okay, game tu dinamakan sebagai 1, 2, 3 action. Mungkin ada yang pernah main dan mungkin juga ada yang first time dengar. Tapi tak apa, jangan risau. Saya akan explain dulu game ni macam mana. Okay, game ni akan dimainkan oleh ahli tamu jemputan kita sahaja, Fad. Kita tak join tau. Kita tukar gelakkan diorang je. Gelak sahaja. Okay. Okay, game ni kami akan beri satu situasi atau scene dan tetapkan setiap karakter, setiap seorang, okay? Jadi, setiap pemain perlu melakonkan watak karakter-karakter tersebut bersesuaian dengan situasi yang diberikan. Faham tak semua ahli tetamu jemputan? Faham. Okey Faham. Okey, game ni kita akan mainkan dalam masa 3 minit. Bila masa tamat, saya akan sebut cut. So, bila dah sebut cut tu, semua akan berhenti berlakon. Kalau semua dah faham kan? Kalau semua dah faham, Fad boleh kot bagi situasi dengan karakter bagi setiap pemain. Okey, baiklah Masyi. Pada segmen ini saya akan berikan setiap tetamu nama watak yang perlu mereka lakonkan. Okey, sebelum itu saya akan cakap dulu situasinya ya. Okey. Pada satu malam di restoran Tom Yum Makcik Saoda, pasangan lelaki dan wanita sedang melihat menu dan juga tiba-tiba ada seorang perempuan menyerang si lelaki itu serta pengusaha restoran itu cuba untuk meleraikan pergaduhan yang hangat itu. Okey, bermula dari Encik Rai, anda diberi watak sebagai si isteri. Oh, okey.
Tak ada line ke? Hello Fat, okey tak? Okay. Okey Masih, kita dah boleh startkan game ni. Okey, Fat okey tak? Okey, dalam Okey, kiraan okey. 3 kita akan mula. 1, Saya. 2, 2, 3. 3. Game mula. Game mula. Baby, I lapar lah. I nak makan. I nak makan yang benda-benda manis tapi macam ada masin juga. Yang macam strawberry tapi ada coklat macam tu. Celup macam tu. I rasa I nak makan benda macam tu. Sebab itulah I bawa you dekat sini, kedai ni. Kedai ni top, makanan paling top kedai ni. Nasi bujang, strawberry dan juga sedikit garam. Serius sedap. You kenapa nasi bujang lah? I nak strawberry yang coklat. Very not my level nasi-nasi bujang ni. You jangan buat macam ni Hello. Tapi nasi bujang ni ada Hello. strawberry. Abang. Hello. Abang. Ni siapa? Kenapa panggil dah mama ni? Siapa? Tak awak siapa Awak siapa yang bagi saya abang? Itulah. Are you okay? Awak, saya dah kahwin dengan awak dah 7 tahun dah. Ni, cincin ni. 7 tahun. Awak yang belikan saya. Baby apa ni? Tak. You cakap tak you nak kahwin dengan I lagi 5 tahun. Ya, I You kahwin dengan siapa? Tak, ni bukan. I girlfriend dia dah 3 tahun dah kahwin. Awak kejap You tu siapa? Waiter tolong suruh dia keluar sekarang. Kenapa Tak, awak siapa datang mengaku. Kejap, awak jangan masuk campur waiter. Tak, awak tu siapa? I ni girlfriend dia. Dah 3 tahun dah couple. You nak tak faham. Baby? Kat luar. Ya. Tak, waiter tolong bawa dia keluar. Tolong bawa dia keluar. I rasa dia nak gila Awak tak? kata awak nak keluar lagi cari duit, awak buatlah grab food apa semua sebab nak belikan susu anak kita kat rumah tu. Dia tengah menangis, awak tahu tak? Ini awak kerja awak. Menangis. Tak. Saya tak kenal awak. Lepas tu awak nak tembus-tembus saya untuk ni. Baby, you biar betul. Puan, sabar puan. I tak kahwin lagi. I tak kahwin. You jangan macam ni. Tak. Abang Puan tak okey kahwin. ke? Puan ni tak sihat ke? Belum tak? Jangan kacau kita orang. Kita orang nak makan strawberry sekarang ni. Ya, asal puan ni janganlah macam ni. Asal nak buat I macam ni? Hey. Waiter tolong bawa. Please. Waiter tolong. Stop. Puan. Sabar. Abang, awak yang macam ni. Allah. Awak siapa ya? Teman-teman saya tak ada apa-apa dengan awak pun. Waiter tolong bawa dia keluar. Saya puan jangan macam ni puan. Jangan buat kecoh kat kedai saya puan. Minta puan keluar sekarang. Cik, awak yang halau diorang ni. Diorang ni jadi curang. Kita orang nak makan. Kenapa nak kena halau? Tak. Cik, Mereka tolong datang bawa dulu, dia keluar. Apa yang masuk kacau kita orang sekarang ni nak makan ni? Lagi dah ganggu kita orang nak makan. Okey, Okey, ya Allah, hangatnya bergaduh. Allah, dah macam masing-masing. menjiwai betul dia watak dia Masih. Tak sangka Ya. lepas geram ke ni. Harap watak ni jangan bawa sampai keluar lah ya. Itulah tu, hangat betul. Saya pun rasa takut tadi macam ni berlakon ke betul ni? Ya Allah, betul Masih. Pandai juga Okey. tetamu kita ni berlakon kan. Hai Fat kan? Okay Fat, rasanya macam dah terlalu hangat ni situasi dekat dalam Zoom call ni. Saya rasa apa kata kalau kita berehat seketika, kita kasih dia orang chill dulu sekejap. Lepas tu kita akan sambung selepas ini. Okey tak? Okey. Ya, betul. Kita akan berehat seketika bersama Sembang Kuarantin. Kuarantin ke tu? Virus COVID-19 adalah spesies baru dalam famili coronavirus yang menyebabkan pelbagai penyakit dan selsema. Tanda awal virus COVID-19 adalah demam yang berpanjangan dalam tempoh 14 hari, batuk berterusan dan kesukaran bernafas. Jika terdapat tanda-tanda awal, jangan panik. Amalkan langkah awal dari terkena jangkitan. Kerap membasuh tangan. Jangan sentuh mulut, hidung dan mata ketika tangan kotor. Elak berdekatan dengan pesakit. Hindari ke tempat awam ketika tidak sihat. Tutup mulut dan hidung ketika bersin. Anda juga dinasihatkan tidak mudah mempercayai berita yang tidak sahih. Elakkan berita palsu. Dapatkan info di portal sebenarnya.my. Tak pasti,
jangan kongsi. Okay, hai. Kembali bersama kami, Masyita dan Fat dalam rancangan Sembang Kuarantin. Kuarantin gitu. Okay, Fat. Tadi kita dah tengok ahli tetamu jemputan kita semua berlakon, menjiwai watak mereka. Ya, betul. Memang intens Ya, sangat. Masih rasa kehangatan tadi. Okay, itulah lagi satu kita nak pesan ni. Jangan bawa sampai ke Facebook ke Instagram ke, bergaduh kat sana pula. Jangan sampai sini je. Kita orang tak tanggung. Mula-mula makcik bawang tu ingatkan apa pula kan. Itulah. Okay, jadi lepas tadi kita dah macam bergaduh-gaduh tadi kan. So dalam segmen ni kita nak chill-chill je. Kita nak borak-borak je lah kan. Sebab memandangkan kita pun dah di akhir segmennya, Fat. Ya, betul tu. Kita pun dah sampai ke akhir segmen kita, iaitu penghujung rancangan kita untuk minggu ni. Baiklah, sebelum kita berakhir adalah sedikit nak tanya dekat tetamu-tetamu kita ni dulu kan. Kita mulai daripada Cik Raihan dulu. Baik Cik Raihan, apakah cara penonton di rumah boleh buat untuk menyesuaikan diri dengan norma baru ini, dan beri sedikit pesanan kepada penonton kita di Sembang Kuarantin ni? Okey, pertama sekali saya lupa cakap tadi, terima kasih kepada Sembang Kuarantin kerana jemput saya. Walaupun saya macam rushing tadi, still juga macam terima juga saya masuk kan. Okey, first of all saya nak cakap lah macam kalau boleh kita sekarang ni dah macam ada dalam norma baharu. So kalau boleh semua kita kenalah macam still pakai, kalau keluar pakai mask, pakai hand sanitizer, itu wajib lah, memang perlu ada dekat tangan sentiasa kan, supaya macam kita jaga dan juga kita jaga penjarakan sosial lah untuk sama-sama kita banteras COVID-19 ni. Ya, betul tu Cik Raihan. Sesamalah kita menjaga kita juga kan. Okey. Untuk Encik Fitri pula, yang kita tahu beliau baru sahaja keluar daripada wad. Ada tak pesanan nak beri kepada semua penonton kita yang menonton rancangan ini? Cik Fitri. Okey, pesanan saya kepada seluruh rakyat Malaysia, sentiasa menjaga kebersihan, keselamatan diri, keluarga. Tak perlu keluar rumah sebab walaupun kita dalam fasa PKPP, tapi ingat bahaya itu masih ada di luar. Jadi stay at home. Jika perlu keluar ke rumah, pastikan pakai face mask, hand sanitizer, jaga jarak sosial dan patuhi segala saranan dan SOP daripada pihak kerajaan agar Malaysia capai zero COVID-19. #kita jaga kita. Ya, betul tu. Terima kasih Cik Fitri atas pesanan itu tadi. Okey, baik, terima kasih. Okey, kita nak tanya Puan Sarah pula ya. Okey, Puan Sarah, diri masa berhenti para penonton kita hari ni? Okay, pesanan saya sama je. Pesanan saya adalah untuk jaga diri masing-masing, jaga keluarga juga. Keluarga pun penting Kalau nak buat apa-apa, pastikan ikut SOP, pakai face mask, bawa hand sanitizer. Saya rasa hand sanitizer tu dah memang macam wajib kot, satu seorang kena ada kan. Lepas tu kalau lah kita keluar ke beli barang, kalau kita beli barang online ke, jangan lupa untuk sanitize dulu barang-barang tu before kita guna. Just in case kalau ada anything happen kan. And akhir sekali jangan lupa support persatuan saya, Persatuan Ibu Tunggal Malaysia. Kami sudi membantu siapa-siapa yang memerlukan. Okey, terima kasih banyak Puan Sarah. Okey, kita nak tanya Cik Dina pula ya. Bagaimana Cik Dina adaptasi semasa kuarantin ataupun fasa norma baru ni kan, dan apa juga pesanan daripada seorang kaunselor kepada penutup di sana? Okey, baiklah. Sepanjang PKP ni banyak je ilmu dan pengalaman yang kita perolehi dan kita sebenarnya dah lali dah dengan norma baru ni. Jadi dalam kesempatan ni saya nak
ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Perdana Menteri kita yang tak pernah berhenti dalam bekerja keras untuk membantras COVID-19 dan kita sebagai rakyat pun kenalah bersama-sama untuk memutuskan rangkaian COVID-19 ni. Sebab bahaya kan, macam ni kita asyik terkurung je kat rumah, kita tak boleh nak pergi mana-mana. Jadi kita kenalah sama-sama menjadikan COVID-19 ni dihentikan dengan segera. Betul. Okay, terima kasih banyak Cik Dina sebab sudi berkongsikan pendapat dan juga pesanan kepada penonton-penonton di sana. Okay Fad, macam mana? Itulah, kita pun dah penghujungnya. Tiba-tiba ya kita dah sampai ke penghujung rancangan kita. Okey, maka dengan ini berakhirlah rancangan Sembang Kuarantin pada minggu ini. Semoga semua dalam keadaan yang baik sentiasa, jaga kesihatan dan juga sentiasa menjaga penjarakan sosial, okey? Okey, itulah sebab betul dah berhujung rancangan dah kita. Baiklah, saya Masyita juga ingin mohon maaf andai ada tersalah kata ataupun tergurau kasar dengan terutamanya kepada ahli tetamu jemputan kita hari ini. Terima kasih banyak juga kepada semua yang sudi meluangkan masa untuk bersama kami di Sembang Kuarantin ya. Okey, sebelum berakhir Sembang Kuarantin ni, Fad dia kata dia ada surprise untuk kita semua. Apa tu Fad? Ya, tak iya juga kan. Okey. Tapi sebelum kita berakhir, kami akan sajikan anda dengan persembahan daripada Encik Fitri Azman. Okey, jumpa lagi dalam rancangan Sembang Kuarantin. Sembang Kuarantin. Kuarantin Ketua. Bye. Okey, kita akan nyanyikan lagu Satu Malaysia. Pertama perangi. Dunia yang berubah, perubahan melingkari, laksana hasrat hati, kejayaan terbukti. Dunia yang megah dengan misi yang gagah, kerana perpaduan kita masih bersama. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu matlamat. Oh, kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Terima kasih banyak.